je. Maksudnya semua orang ada rumah, maksud semua orang ada kehidupan dan semua orang ada keluarga. Jadi jangan bayangkan tajuk ni sesuai untuk orang yang dah kahwin je, tidak. Bila sebut tentang rumah, disebut dalam Al-Quran tentang rumah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, diberikan kamu rumah-rumah kamu untuk kamu menetap. Saya tak ingat dalam surah mana, tapi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan rumah ini adalah satu nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di dalam itulah kita hidup, sebahagian besar hidup kita ada di rumah kita. Bahkan kita kerja pun untuk dibawa balik ke rumah, betul kan? Kemudian rumah juga tempat kita untuk berlindung. Seterusnya untuk kita makan, minum, berehat dan berkasih sayang. Masya Allah. Jadi selalu orang sebut baiti jannati, rumahku, syurgaku. Jadi jumpa tak syurga dekat rumah ni? Jangan terbalik pula ya. Ada bagi setengah orang rumahku nerakaku. Jadi dia lebih nikmat di luar. Ciri-ciri orang yang jadikan rumahnya syurganya ialah suami dia, anak-anak dia, pekerjaan dia, dia akan rasa seronok, suka. Setengah perempuan, syurga dia di shopping komplek. Syurga dia pada televisyen. Syurga dia pada telefon. Betul ke rumahku syurgaku? Benar tak rumah tu membuatkan dia rasa bahagia, gembira dan dia manfaatkan masa bersama dengan suami dan anak-anak? Ataupun hatinya di luar daripada rumah. Rumah tu jadi tempat makan, tempat tidur, tempat rehat je. Tetapi tak jadi syurga bagi dia. Subhanallah. Ramai juga orang lelaki syurga dia di luar, di kedai mamak, di tempat main bola, di mana memancing dan sebagainya. Jadi kita ni diberikan oleh Allah sebuah rumah dan ada keluarga. Kita kena memanfaatkan masa, tenaga, sentuhan, wajah kita, senyuman kita adalah untuk keluarga kita. Bila di luar, keluar kerja apa, itu lain cerita, betul kan? Tapi bila dalam rumah, kalau boleh 80% adalah untuk ahli rumah. Cuba cek, kita berapa peratus? Takut diri kita je, jasad je ada, tapi hati di luar, perhatian di luar, ingatan di luar rumah. Jadi ciri-cirinya, kalau nak faham yang asas, siapa yang akan berjaya menjadikan rumahnya syurganya adalah apabila dia masuk dalam rumah 80%. Zahir dan batinnya adalah berada di rumah. Sekejap-sekejap je tu tengok telefon, sekejap-sekejap je tengok benda luar. Sebab ada orang tak habis-habis tengok drama, tengok movie, tengok tu. Maksudnya dia tak berada betul-betul, tak manfaatkan masa dalam rumah. Kita kan nak bina ketakwaan, nak bina hubungan yang kuat dalam keluarga, mesti dibina atas jalan ketakwaan. Itu yang akan kekal dunia dalam kubur sampai akhirat. Dalam satu minggu, ada tak kita buat majlis ta'lim dalam rumah kita? Duduk satu keluarga, suami, anak-anak. Kalau suami tak nak join, kita dengan anak saja, baca satu hadis cukup. Tapi kita bina hubungan itu atas jalan taqwa. Ini memang disebut dalam firman Allah, mafhum daripada firman Allah, mereka yang saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong di atas jalan kebaikan dan jalan ketakwaan. Kenangan ini kalau kita bina dalam minda anak kita, dalam sejarah kehidupan kita, kenangan ini akan kekal sampai bila-bila. Bila-bila tu kita sebut sampai akhirat lah, sampai syurga. Tapi kenangan yang kita bina atas dasar dunia yang seronok-seronok. Saya pun banyak juga atas dasar seronok-seronok. Contoh pergi taman mainan. Contoh pergi ujung minggu je, tanya nak pergi pool mana. Nak jalan makan kedai mana. Memang akan eratkan hubungan silaturahim, betul kan? Tak dinafikan memang. Tetapi dia lebih bersikap sementara. Berapa lama kekalnya anak kita tu seronok, lepas tu ucap terima kasih Umi, terima kasih, seronoklah bawa pergi jalan ini, pergi hotel, pergi main pool. Esok dia akan mungkin lupa. Ataupun dia buat perangai dia tu lah. Kita pun mungkin ungkit. Ya Allah, semalam bawa pergi jalan, semalam bawa beli ni, makan sedap apa, hari ni dah buat perangai. Seolahnya lah. Memang masa seronok di dunia, dia memang satu nikmat yang sekejap sementara.
Tapi yang kita bina atas dasar ketakwaan, bila kita bina atas jalan kebaikan, ia akan kekal lama sebab ia dijaga nikmatnya oleh Allah. Dan bila kita buat saja perkara-perkara kebaikan tu atas jalan ketakwaan tu, turunlah para malaikat rahmat ke dalam rumah tangga kita. Keluarlah penyakit-penyakit. Mungkin ada sihir ke, ada kedengkian manusia ke, ada perancangan jahat manusia ke, maka di situlah antaranya akan dikeluarkan, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, jadi tajuk kita hari ini ialah bagaimana Ramadan nak membentuk sebuah keluarga sakinah. Apa maksud sakinah? Bahagia, mawadah, kan? Ya, sakinah maksudnya lebih dekat, lebih tepat, iaitu tenang. Sekarang ni tenang tak ni? Tenang sangat, subhanallah. Tadi buat apa tadi? Baca tahlil, baca Yasin. Yasin pun baca? Oh, sempat dua-dua. Yasin dan tahlil, Masya Allah. Jadi bila kita baca, kita duduk, lepas tu kita duduk dalam ni pun sebenarnya dah rasa sikit tenang, kan? Betul, kan? Kalau duduk kat shopping komplek, tenang ke rasa gelisah? Ya, satu dua habis, satu tak jumpa-jumpa barang yang kita cari. Ya Allah, saya ada pergi Bangi Gateway tu, kan. Konon hari tu nak cari baju raya budak-budak. Sampai 10 kedai pun tak jumpa. Berat rasa bawa perut. Subhanallah. Nak katanya, pergi satu kedai, gini-gini. Macam-macam kita nampak. Sebab itu Nabi kata, pasar-pasar ini ada tempat yang paling buruk. Seburuk-buruk tempat atas dunia ni di pasar-pasar. Pasar ni bukan pasar pagi, pasar bazar Ramadan tu je. Mana-mana tempat berhimpunnya, adanya jual beli dan sebagainya, pencampuran perempuan dan lelaki, kita boleh tengok macam-macam. Rasa resah gelisah sebab tengok dengan suasana wanita yang mendedahkan auratnya, gitu gininya. Maksudnya bukan tempat yang barakah. Nabi kata, jadilah kamu orang yang paling lambat dan paling cepat keluar. Maksudnya jangan duduk lama, sekejap. Tapi orang akan duduk lama, 4 jam, pergi solat, lepas tu sambung balik. Kan? Kalau nak beli kasut anak je, 10 kedai pergi. Contohlah, kan? Di situ pembaziran masa, tenaga, kemudian balik dah penat, agak-agak buka Quran tak baca. Tapi kuat, buka barang-barang dibeli tu kuat. Suruh anak pakai, siap-siap pakai, nak tengok lawa, pakai semua. Tapi nak buka setengah muka surat tak kuat. Masya Allah. Jadi bila kita sebut bab sakinah, sakinah ini disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Allah yang kata, Allah yang sebut, Masya Allah, Tuhan kita yang ciptakan kita, yang ciptakan segala-galanya. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan rasa tenang, dan Allah lah yang akan beri rasa tenang tu kepada siapa yang dia mahu. Kadang kita keliru antara rasa tenang yang hakiki dengan rasa tenang yang apa sebaliknya tu. Rasa tenang yang sementara, bolehlah tu. Ataupun rasa tenang yang bukan hakiki. Senang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah sebut, dijadikan di kalangan kamu pasangan kamu sendiri, litaskunu ilayya, untuk kamu rasa tenang dan tenteram kepadanya. Okey, bayangkan muka suami masing-masing. Okey. Debaran apa yang muncul? Rindu ke, rasa gelisah ke, serabut ke? Gelap dah ke, kan? Ada tak macam-macam mana tengah bercampur bau? Okey, baiklah. Bayangkan muka mak ayah. Terus rasa rindu, rasa tenang, Masya Allah. Okey, bayangkan muka anak-anak. Alah, kesian kena marah bagi tadi. Tapi anak-anak ni tu kita rasa macam sayu, betul tak? Kita rasa macam rindu, rasa sayu. Kalau dekat pejabat, mana lagi rindu? Suami ke anak-anak? Anak-anak. Perempuan ni. Siang bapa anak tu, kan?
Lebih rasa rindu pada anak-anak. Masya Allah. Itu normal lah orang perempuan. Saya kalau buat survey, berapa kali saya buat survey dalam program kan. Kalau lelaki, siapakah anda pilih? Kalau dalam keadaan anda perlu memilih seorang sahaja. Ibu bapa, isteri ataupun anak-anak. Lepas tu soalan sama juga kepada isteri, masing-masing kena tulis. Kertas pun dipulangkan balik. Ini kertas kumpulan lelaki, ini kumpulan wanita. Perempuan lah 90% sebut anak-anak. Maksudnya kalau dalam keadaan tersepit, dalam keadaan yang terpaksa memilih siapa, anak-anak. Sebab itu darah daging saya yang melahirkan saya ni. Saya yakin anak saya akan jaga saya. Anak saya takkan tinggalkan saya. Macam-macam lah alasan. Teka, orang lelaki pilih siapa? Ya. Orang suami kebanyakannya taklah tinggi semacam perempuan, tapi pilih ibu bapa. Sebab dia ada darah daging daripada ibu bapanya. Betul lah tu. Nampak tak? Ibu bapa tadi pilih anak. Sebenarnya nak kata anak pun pilih ibu bapa. Pusing kok sama ni. Pusing sama. Jadi kita tak boleh kata sampai hati awak tak pilih saya. Suami kan kata sampai hati awak tak pilih saya. Rupanya yang sangat mahal adalah hubungan darah daging. Sangat mahal. Sebab kita tahu takkan terputus dengan apa pun. Takkan terputus dengan apa pun. Tapi yang mengikat hubungan ini adalah lafaz akad nikah tu lah. Lafaz akad nikah tu lah yang mengikat. Saya kan bila dengar ceramah akhir-akhir ni, kita dengar ceramah almarhum kan Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Abu Hasanuddin kan. Antara banyak ceramah dia selalu suka ulang dan selalu suka pesan. Dia kata, jagalah keluarga betul-betul, sayangilah keluarga betul-betul. Dan dia seorang bapa dan atuk yang sangat penyayang. Dia seorang suami yang sangat romantik dengan isterinya. Dia hampir pergi mana-mana mesti bawa datin isteri itu. Mesti bawa ke mana-mana. Banyak gambar dia dengan isterinya. Maksud dia kata, curahkanlah kasih sayang, curahkanlah perhatian, curahkanlah tenaga kita untuk keluarga kita. Sebab dalam apa jua keadaan, yang kekal hanyalah keluarga kita sahaja. Time kita sakit, agak-agak ada tak kawan kita sanggup jaga kita satu hari? Satu hari je. Time kita sakit, tenat ke apa. Tak payah datang mari bawa buah, cakap-cakap gitu je. Macam mana boleh jatuh sakit ni? Tanya soalan yang rasa macam tak nak jawab kan. Maksudnya walaupun sahabat baik, sahabat karib macam mana pun, takkan ada yang sanggup nak jaga kita bermalam dekat hospital tadi. Tapi anak, suami ataupun isteri macam mana pun bergaduh kecil hati, macam mana pun anak ni rasa kesal dengan ibu ayah, tetap mereka akan ada bersama. Yang lain adik-beradik, kalau kita jaga hubungan adik-beradik, betul kan? Saya dapat pesanan daripada orang tua. Dia kata, orang yang jaga hubungan yang pertama dengan mak ayah kan. Hari tu saya ada forum bersama dengan seorang Fadil Ustaz ni. Dia tiba tengah, masa tu giliran saya bercakap. Lepas tu saya nampak ada panggilan, kita boleh perasan lah ada panggilan telefon dia. Dia pun tengok, dia terus bangun. Lepas tu dia bercakap. Bagi pandangan kita kata, ya Allah, tak boleh nanti-nanti ke? Ni depan orang ramai ni. Betul kan? Depan tengah forum ni. Kan, tengok telefon. Kemudian lepas tu dia pun duduk, dia kata, bila sampai dia pula bercakap itu, saya minta maaf. Yang telefon saya adalah ibu saya. Saya kalau ibu telefon, saya akan angkat dalam penjuru keadaan. Yang kedua, saya mesti bercakap dalam keadaan berdiri. Walaupun ibu tak tahu, tapi demi menghormati. Maksudnya kadang kita sambil baring macam tu je kan. Saya bayang borak gitu, ngah-ngah gini, sambil jalan, sambil ni. Tapi kadang mak boleh perasan sambil tengah jalan ke tu. Sambil ni ngemah-ngemah ni. Maksudnya bercakap dengan dia menyambil-nyambil, bukannya bagi perhatian. Dia kata, alhamdulillah, apa yang saya cuba amalkan, saya bayangkan saya bercakap walaupun melalui telefon, mak saya depan. Jadi saya takkan buat benda lain, saya akan tinggalkan perkara lain. Panggilan ibu adalah paling utama, ibu ayah. Saya akan kalau duduk akan berdiri, kalau baring pun saya akan berdiri. Saya bayangkan dan saya bagi perhatian, saya takkan buat kerja lain. Sebab tu kadang mak saya pun pernah pesan, tengah buat apa tu mak nak cakap, kalau dalam kereta mak tak nak cakap. Kita pun berhenti dekat mana-mana masjid, kita pun duduk, barulah bercakap.
Maksudnya kadang-kadang orang tua ni nak kita bagi perhatian sepenuhnya. Bukan sambil-sambil. Kan kalau sambil bawa kereta ataupun sambil kita jadi penumpang sekalipun, tapi dia akan rasa tak selesa sebab rasa ada orang lain. Saya kata, ya Allah, lepas tu Ustaz ni cerita, barakah dia kata sangat besar. Anak dia ramai, sekian-sekian, tapi rezeki tak pernah putus. Daripada sumber yang tak disangka-sangka. Sebab anak yang macam ni, ibu bapa tak pernah putus doakan untuk dia. Takkan putus doakan untuk dia. Jadi kita tahu doa yang paling mustajab doa ibu bapa. Masya Allah. Kemudian ada pesanan daripada seorang sahabat, dia kata, saya tengok rezeki dia pun, keluarga dia pun, kita nampak dia ni relax, macam tak ada masalah. Okay. Dia kata, ibu bapa memang kena jaga, itu nombor satu. Yang kedua, kena jaga hubungan adik-beradik. Macam mana pun nak marah dengan adik-beradik, jangan ada rasa cemburu, rasa iri hati. Walaupun abang kita, adik kita macam mana lebih disayangi oleh mak ayah. Walaupun kita rasa kita ni mak ayah tak nak main rumah kita, mak ayah jarang telefon kita, selalu telefon abang, kakak, contohnya kan. Semua tu ujian bagi kita untuk tetap berbakti kepada ibu bapa dan bersangka baik pada ibu bapa. Kedua, dengan adik-beradik, dengan yang tu beli kereta, yang tu beli sofa baru. Time kita beli sofa baru, kerik. Kan senyap. Time orang tu beli sofa baru, membazirnya, bukan boleh guna ke yang lama dulu. Berianya nak raya. Orang banyakkan sedekah, tiba gila orang lain beli. Faham tak? Langsir pun jadi hal, itu pun jadi hal. Kadang pergi rumah adik-beradik, mata tu liar tu tengok apa yang ada benda baru, itu ini. Keburukan sikit adik-beradik masuk dalam kereta, dia cakap, tapi kotorkan rumah dia bang, syukurlah dapat isteri macam saya, bersih. Kan? Kotor orang lain puji diri sendiri. Saya walaupun garang, untung awak tahu. Saya pembersih. Sebab jadi pembersih tu saya jadi pegarang. Sebab orang yang pembersih sangat asyik marah je. Tak boleh barang ni sepah ni. Tak boleh ada satu titik pun lah kuah tu tumpah. Kalau anak lap tu tak bersih satu titik, bising satu rumah. Lepas tu yang mak tu kurang bersih sikit, macam asal boleh hidup je lah kan. Anak tak stres. Ni kursi susun meja makan tak betul pun panggil Rio. Ni siapa susun kursi meja makan ni? Ni betul kena sama ni ukuran ni. Macam tu kan. Macam ada pengalaman je. Maksudnya kadang-kadang tu kan. Jadi pro and kontra ada. Kita nampak rumah orang tu tak tersusun macam rumah kita, tak kemah apa. Dia mungkin ibu yang relax, anak-anak pun tak stres. Kita ni kan main lagi bangga gini-gini, Masya Allah. Jadi semualah benda ni, sakinah ni kan. Balik semula pada asal. Tajuk. Sakinah ni maksudnya tenang, Allah sebut. Tenang ni Masya Allah, dalam Al-Quran Allah sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya dengan kamu ingat Allah, jiwa kamu akan tenang. Itu je jalan dia. Kita cari jalan lain, dapat tenang tapi sekejap. Tengok Endgame. Dah tengok belum? Maksud sebut belum tu maksudnya akan tengok. Ada yang berkerut apa Endgame tu. Tak tahu. Ya Allah, ketinggalannya. Sebenarnya pekerja emas ke tak ni? Tak ambil tahu saya pun. Sebab tengok Facebook, orang tu dah update. Kita pun tak ambil tahu kat cerita Avengers tu lah. Yang lawan-lawan tu, Endgame tu. Tak apa, memang ni. Janganlah rasa bagus sangat, tak tahu. Bagus jugalah, tak tahu. Contoh, ada orang enjoy tengok, boleh relax, rasa macam lupa kejap masalah. Sebab apa? Fikiran fokus. Ya memang tak salah pun tengok tu kan. Tengok seronok, pergi dengan keluarga apa contoh. Tak adalah, kita tak boleh kata haram. Kan? Dia orang pergi kata sekeluarga. Lepas tu rancangan tu tak adalah benda unsur-unsur apa ni. Seksi-seksi, benda-benda yang tu tak ada sangat. Tak ada, saya rasa memang tak ada. Sebab tak tengok lagi. Dia memang berlawan-lawan. Memang berlawan-lawan nak selamatkan dunia. Berialah dia orang nak selamatkan bumi ni. Tapi yang tengok tu rasa takut, risau tu duduk dalam tempat selamat. Tapi rasa macam real kan. Saya tengok sikit-sikit ni lah. Tengok juga Ustaz. Okey, tak apa. Nak sebutnya it's okay, tapi dia tak kekal lama. Dia bukan tenang. Dia tenang ataupun relax sekejap je. Apa pun lah.
Makan, wah lupa kejap masalah, makan. Lepas tu timbul masalah lain. Alamak, kenyang sangat lah. Kan? Lagi-lagi masalah, wah saya ni makin besar kau rasa. Tak adalah. Dia akan tanya orang yang boleh jawab tak adalah. Dia tak akan tanya orang jujur. Dia tahu siapa yang dia perlu tanya. Kalau orang ni tak boleh ni, direct ni. Nampak ni, tanya anak memang direct. Anak saya yang umur 2 tahun tu, 2 tahun pula, darjah 2. Pandai komplain. Dia kata, Umi, itu tengok live Umi tu ada kawan, entahlah, borak dengan kawan dia, darjah 2 ni. Kawan Imran, dia cakap gitu, mak dia buka live Umi. Lepas tu kawan Imran cakap, tudung Umi sengit. Saya kata, kawan Imran perempuan lelaki. Ya Allah, yang tu yang dia perhati. Budak darjah 2. Imran tu bagi tahu saya. Dia kata, kawan Imran cakap, itu tengok Umi ikut internet. Lepas tu dia kata, Umi awak pakai tudung sengit. Saya kan selalu tudung sengit-sengit, ikut je kan. Nak jadi-jadilah. Okey. Jadi, nak sebutnya, Masya Allah. Kenapa sebut pasal tu tadi? Okey, perhatikanlah. Okey, Masya Allah. Sakinah ni tenang. Tenang itu hanya dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bina sebuah rumah tangga yang sakinah, misi rumah tangga itu rumah tangga yang dihidupkan suasana mengingati Allah dalam rumah tangganya. Allah tidak menuntut kita untuk ingat 24 jam, tidak. Bahkan separuh hari pun kita tak. Sekurang-kurangnya waktu kita berhubung dengan Allah, tolonglah ingat Allah. Ini waktu solat, waktu baca Quran, waktu zikir pun kita ingat selain daripada Allah. Allah menuntut bukan banyak daripada kita, tapi Allah beri segala-galanya untuk kita. Tapi Allah tak menuntut banyak. Sekurang-kurangnya solat, lepas solat berdoalah, minta dengan Allah. Lazimilah zikir-zikir tertentu. Bukalah kalam dia barang 1-2 muka surat, betul kan? Bukakanlah. Dengan itulah Allah menyempurnakan segala nikmatnya. Masa ambil wuduk, ambillah wuduk betul-betul. Kita ni kadang pakai foundation, pakai makeup dan sebagainya, kan? Bila kita ambil wuduk, lepas tu kita cuba ambil kain ke kain semayang kita buat ni, kadang pada kain semayang kita akan nampak banyak bekas foundation, kan? Coklat kalau kita pergi tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat awam. Jadi kita tahu ramai wanita hari ni ambil wuduk tak sah. Maksud tak sah tu sebab apa? Tak ni, maksudnya tak sampai kepada kulit. Lagi-lagi sekarang ni kalau orang jual foundation ke apa ke, memang dia kata kali air berpeluh, kali peluh, kan? Kalau ni pun memang tak tanggal, bertahan 12 jam. Betul tak? Lagilah orang nak beli. Maksudnya kalau perlu dia kata lagi shining, lagi flawless. Macam tu kan. Jadi Masya Allah, kita nak ambil wuduk, nak jumpa Allah, itu syarat Allah bila nak jumpanya dalam solat. Ada berapa ketika, kalaulah 24 jam, 5 minit, lebih kurang setengah jam saja. Kalau ikutkan asal dulu, Allah perintahkan 50 waktu. 50 waktu ni lebih kurang setiap 20 minit kena solat. Kalau 50 waktu, kalau setengah jam, kita ada 24 jam, jadi berapa? Kalau sejam baru 24 waktu. Kalau sejam sekali solat, baru 24 waktu. Kalau setengah jam, baru 48 waktu. Maksudnya, kalaulah 50 waktu dulu, setiap 20 minit kena solat. Mampu ke tidak? Tak mampu. Allah bagi masa 4 jam baru solat zuhur. 5 jam, 6 jam baru sekali solat. 4 jam baru sekali asar. Lepas tu 3 jam baru sekali maghrib. Lepas tu nak jumpa pula subuh tu berapa jam tu? 8 jam, 9 jam. Tapi Allah akan bagi pahala seumpama kamu solat 50 waktu. Itu pun ganjaran Allah janjikan, walaupun kamu solat 5 waktu, tapi ganjaran diberi setiap waktu umpama 10 waktu kamu solat. Tapi sekali solat tu pun tak boleh jaga kualiti, tak boleh jaga betul-betul. Tak buat sungguh-sungguh. Tak solat dalam keadaan bersedia, semayangnya lambat. Tak solat dalam keadaan tenang, tak fokus betul-betul. Tak berhabis bersungguh-sungguh. Bayangkan kalau kita tengok movie, kan? Kita akan fokus sungguh-sungguh. Dah ready dah sebelum tu. Popcorn, air, apa semua, maksudnya tak nak. Okey, kita boleh atur ni. Masa kerja rumah apa semua, pukul 6 cerita mak. Jangan ganggu. Tercongok pukul 6. Sebelum tu dah adjust dah semua tau. Tapi kenapa bila solat kita tak boleh adjust kerja kita?
ejah gini-gini sebab tak nak ganggu nanti masuk waktu tu waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rumah tangga kita ada tak suasana yang menghidupkan solat di awal waktu? Itu paling basic, paling asas. Lepas tu wujud tak suasana berjemaah baca Quran. Kalau baca Quran masing-masing boleh, tapi tak jadi wujud berjemaah tu. Bila kita baca Quran, sebab itu kita kena isytiharkan. Kalau boleh kita berhajat, kita bercerita, mintalah dengan Allah. Waktu maghrib adalah waktunya kita dengan Allah, waktunya dengan Al-Quran. Sebelum maghrib dah ready, 10 minit sebelum ready, maghrib nak masuk kejap lagi. Sebab ni waktu paling pendek, sejam je. Masa ni ibu, ayah baca Quran. Kalau ayah pergi masjid tak apalah, pergi kuliah. Tapi kita duduk kat rumah, sepanjang itu kita baca Quran, baca terjemahan. Anak-anak pun ada sekali tengok. Yang main berlari, main apa, suasana bi'ah dalam rumah tu kita yang tentukan. Bukan anak yang tentukan, bukan TV yang tentukan, tapi ramai mana orang menyusun atur kehidupan dalam rumah dia mengikut jadual TV. Betul tak? Dah habis rancangan ni baru kita makan ya. Dah habis cerita ni nanti baru ni ya. Kita semayang kira habis ni lah, nanti tak khusyuk, baik selesai dulu. Meletakkan Allah di hujung pekerjaan kita adalah itu permulaan tidak khusyuk. Jadi basicnya kalau kita nak cek, ada tak rumah tangga kita sakinah? Ada tak hakikat kebahagiaan, hakikat tenang yang sebenar? Allah kata, apabila kamu ingat Allah, kita hidup dalam dunia tapi ingat Allah, tapi ingat akhirat. Masya Allah. Itulah yang akan beri ketenangan yang kekal lama dalam hati kamu. Masuk tenang ni bukan tak ada masalah. Masalah datang, ujian datang, tapi relax, tenang, sabar. Tenang ini benda yang paling mahal, sangat mahal. Ia boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Seorang raja yang ingat Allah, tenang. Seorang fakir miskin yang ingat Allah, tenang walaupun hidup dia susah. Seorang suami ingat Allah, tenang walaupun isteri dia buat perangai, buat masalah. Isteri yang ingat Allah, tenang, kuat walaupun dia diuji dengan suami. Ibu bapa yang ingat Allah, jaga hubungan dengan Allah. Umpama orang kata, kalau kita ada Allah, kita memiliki semuanya. Tapi kalau kita tak ada Allah, kita hilang semuanya. Walaupun nampak macam kita ada. Masya Allah. Okey, apakah maksud Ramadan membentuk keluarga sakinah? Bulan Ramadan nanti kita akan buat perkara semua berjemaah. Kenyang sama-sama, lapar sama-sama. Betul tak? Penat sama-sama ke? Tak. Oh, tiba-tiba tak setuju. Penat seorang-seorang. Kan? Orang perempuan penat-penat pun balik merangkaklah masuk dapur tu. Kan? Maksudnya penat macam mana pun semangat dia kuat masuk dapur nak masak. Sebaliknya yang berlaku kepada kaum yang satu lagi, kaum yang lemah. Marah ni mentang-mentang musimat belaka ni kan. Kadang-kadang tu kaum yang lemah, masa tu dia rehat atas sofa, tak lagaklah saya hari ni, penat lah. Tak apa ke, tak tolong awak? Tak apalah. Kaum yang kuat pergi ke dapur, kaum yang lemah duduk atas sofa. Contohlah kan. Masya Allah. Tapi insya Allah kan, suami-suami, lelaki-lelaki yang baik, yang soleh, dia akan sama-sama turun ke dapur, sama-sama tolong. Suami buat bahagian apa? Bawang, betul kan? Siang ikan, bersih-bersih tu. Bahagian campak-campak perempuan. Kan? Oh terbalik, ada yang terbalik. Isi sediakan, suami bahagian campak-campak. Masuk campak ni yang masuk-masuk tu lah kan. Sebenarnya yang recahnya, yang tu kan, yang nak siap-siap tu, preparation tu. Ya Allah, kalau saya order siap-siap, okey ni nak berbiji ni. Dia dah siap-siap ni. Kita kata okey ni giliran kita pula. Sebab kena gilir jaga anak. Kau tak marilah berserabut kat dapur tu yang kecil-kecil tu kan. Jadi dia pergi, lepas tu giliran kita. Tapi dah siap dah semua. Kadang dah siap mayang apa semua kan. Maksudnya bila buat macam tu memang kita rasa ringan. Tapi nak mula daripada A tu, kita mula daripada M. Ada orang nak sampai nak Z je, time panaskan je. Yang ramai macam tu. Ada yang kata ustazah tahun ni, tahun lepas lah dia kata pengalaman kami bersetuju untuk gilir-gilir. Hari ni nama suami, yang ni nama, buat nama tu. Sebab takut suami buat lupa kan. Nama memang buat ustazah, tapi orang sama gak masuk. Mulanya suami kata insya-Allah lah, suami bukan tak pandai sangat masak. Boleh, dia kata masak. Kita gila-gila sebab kita bulan Ramadan, kita nak erat rumah tangga. Sebab ini waktunya makan mesti bersama-sama. Tak ada orang makan asing.
By hook by crook mesti duduk sama-sama. Setengah jam sebelum waktu buka puasa tu kan, 15 minit ke, dah start dah berzikir kat meja makan. Pegang kurma, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Kita tahu makan berjemaah memang boleh eratkan silaturahim dan Rasulullah memang mengamalkan, bahkan Rasulullah makan dalam satu talam. Jadi good idea kalau hari ni nak pergi cari talam. Hari ni Jumaat kan? Sabar, tunggu waktu balik kerja. Esok ke cari talam yang tak besar sangat. Talam yang besar makan berdua tu jarak jauh juga kan. Sami berdua je. Ya ada talam yang kecil. Ya Allah, saya berapa kali tangguh saya nak cari. Maksudnya mungkin di situ memang Allah akan eratkan hubungan, Allah akan satukan sebab itu sunnah. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin bab makan, Rasulullah makan mesti ceritanya Rasulullah makan berjemaah. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku makan tak kenyang." Rasulullah kata, "Kamu makan dengan siapa?" "Seorang-seorang." Kalau kamu tak kenyang, makan seorang-seorang, makanlah berdua. Kalau tak kenyang berdua, makan bertiga. Tak kenyang makan tiga, makan berempat. Fikir logik akal, makanan makin kurang. Tetapi tidak. Maksudnya Allah akan mencukupkan. Barakah tu ada. Makan seorang-seorang, yang duduk depan tu syaitan. Kan? Walaupun baca doa, tapi dia duduk teman, dia duduk bisik-bisik walaupun dia tak boleh makan. Isteri tengok drama, "Abang makanlah ya, saya tengok drama kejap lagi." Suami pun buat drama lain, bayang orang lain kat depan. Contohlah. Sebab itu ada barakah bila makan berjemaah, semua buat kerja berjemaah. Keluarga ni antara maksudnya usrah, keluarga ni antara maksudnya adalah al-jima'. Kita tahu an-nikahu al-jima'. Pernikahan itu jima', iaitu bersetubuh, bersatu tubuh badan. Kan? Bersetubuh kita panggil. Maksudnya ada penyatuan zahir dan batin. Sebab itu ada falsafah, maksudnya maksud tentang usrah keluarga ini adalah dia mesti berhimpun, al-jam'u. Tadi jima' maksud dia baris, berubah baris je, maksud dia bersetubuh. Tapi kalau ubah al-jam'u, maksudnya berjemaah. Sebuah keluarga mesti berjemaah dalam apa jua hal. Solat berjemaah, puasa berjemaah, ibadah berjemaah, tengok TV berjemaah. Betul tak? Kalau dia duk tengok TV, kita duk buat kerja, rasa senanti tak buat kerja? Laju je kan? Tak. Tapi sama-sama, jom kita kemas operasi gini, nanti kita sama-sama duduk, kita buka satu cerita, duduk sama-sama dengan ibu bapa, dengan anak-anak. Maksudnya sama-sama. Bayangkan anak-anak boleh ni, mak duduk sorang kat dapur, duduk ngemah, duduk ni. Hilang ikatan tu. Memang akan rasa seolahnya macam ibu tu macam orang gaji pula. Orang lain dah pergi rehat, ibu ni buat kerja lagi. Ibu ni rasa dia misali lah tu. Rasa inilah pengorbanan seorang ibu. Menyediakan, mengemah dan sebagainya. Membiarkan ahli keluarga berehat-rehat, pengorbanan yang besar misalinya. Contoh kan. Tak, saya nak sebut memang tak. Tapi sebenarnya berjemaah itu ada barakah. Masa kemas-kemas sama-sama dah clear, masing-masing duduk dekat tempat rehat. Okey, jom duduk sama-sama kat tempat. Berjalan sama-sama, pergi belah sama-sama, semua buat secara bersama-sama. Bukanlah exactly 100%, soalannya begitulah. Jadi bulan Ramadan, automatik Allah susun akan buat berjemaah. Makan berjemaah sama-sama lapar. Contoh kita kadang-kadang masak. Orang perempuan selalu, bila dia ada sesuatu yang dia suka, dia akan bawa balik untuk suami dia juga. Dia ingat dekat suami ni. Bang, tadi saya makan ni, ingat juga kat awak, saya tapau sikit. Kan? Buku dalam tisu, tak dalam handbag. Saya ingat dekat awak. Maksudnya, lalu orang perempuan ni, dia rasa dia nak kat suami dia, rasa sedap sangat awak, sedap sangat. Yang halal boleh diambil lah. Kan? Agak-agak kalau orang lelaki dia tak simpan buat balik. Dia balik cerita, dia kata, hotel tu memang sedap lah makanan dia. Oh memang ni lah. Jadilah ni. Pasal makan ingat tak saya? Nak ingat apa? Makan je lah. Kan contoh lah. Maksudnya kadang kita alamak teringat lah, gini lah, itulah. Nak pergi makan satu kedai tu pun, alah makan sekali lah dengan suami. Kan? Sebab rasa macam nak rasa tu biar nak bersama-sama rasa. Kalau ada fee tu, Masya Allah, ada ikatan antara kita suami isteri. Kalau dia cakap, saya tak lalu makan sampai tak makan, tu menipu sangat nanti. Dia suami makan kenyang dengan apa semua, dia buat-buat muka macam tak lalu. Okey. Jadi subhanallah, nak cerita,
bulan Ramadan ni kita akan solat masjid berjemaah, betul kan? Kemudian kita akan buat ibadah puasa bersama-sama. Kadang puasa sunat, orang perempuan yang rajin, lelaki tak puasa kan. Kemudian sahur bersama-sama. Sahur ni ada barakah yang sangat besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bilakah waktunya Allah sangat memberi perhatian kepada doa? Allah sangat macam bagi tumpuan. Bila hamba ni meminta, Allah akan menghadapkan wajahnya bagi perhatian kepada hamba-Nya. Rasul kata 2 waktu. Yang pertama selepas solat fardu. Yang kedua yang pertama selepas solat fardu, dan yang kedua bukan selepas, di waktu sahur. Bagi orang-orang yang bersahur, waktu sahur. Waktu sahur tak sah kalau sebelum tidur. Bukan maksud sebelum tidur. Waktu malam tak boleh, hujung malam. Ada orang sebelum tidur kan dia makan, dia kira sahur lah tu. Tak, itu tak dikira sahur. Perkataan sahrun tu sendiri maksudnya 1/6 malam, hujung malam. Kalau para sahabat, Anas bin Malik cerita, kami bersahur bersama Rasulullah, kemudian kami solat subuh berjemaah. Lalu sahabat lain bertanya, berapakah jarak waktu antara sahur dengan solat subuh berjemaah? 50 ayat Al-Quran. Lebih kurang waktu imsak sekarang. Lebih kurang 50 ayat Al-Quran kalau kita baca. 10 minit tu. Jadi itu kadarnya selepas saja kita kan. Orang perempuan mencabarlah. Masa sahur mencabar, berbuka mencabar. Biasa sahur siapa yang sediakan? InsyaAllah sama-samalah juga kan. Orang perempuan laju je nak jawab kita. Semua dia belaka. Ya ke? Kan? Dia mencabar daripada start kejut tu kan. Habis bantal baling. Bangunlah. Ataupun itu saya ceramah dekat satu surau, ramai orang tua datang. Saya tanya pakcik-pakcik, siapa yang ni bangun dulu? Kami. Dia ngaku. Maksudnya, okey, pakcik dah bangun, pakcik buat apa? Kejut isteri. Lepas tu tidur balik. Ngaku dia orang, tidur balik. Kejut isteri, suruh isteri sediakan sahur. Lepas tu dia pesan, nanti dah siap kejut lah. Dia sambung tidur balik. Macam tu kan. Jadi jam loceng bunyi tu kan, dia kan bunyi bising tu. Dia tutup, bangun sahur. Lepas tu dia sambung balik. Isteri dah siap tu, isteri panggil, Masya Allah. Jadi dalam hal ini dua-dua dapat pahala. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang bangun untuk beribadah ni sebelum waktu subuh ni, lalu mengejutkan isterinya. Apabila isterinya tidak bangun, lalu disapukan air pada wajahnya, dipercikkan. Kalau hadis Nabi tu dipercikkan air di wajahnya. Kita pun ambil pistol air tu kan. Janganlah percik kuat-kuat. Benda ni kena bincang dulu. Ni dekat Ramadan ni bincang bang. Anak-anak, Umi nak cakap semua ni. Umi nak kejutkan sahur nanti. Umi akan gunakan air. Bukannya air sabaldi ya. Ya, barakah dia tu lain. Bertempit, lelah dia. Kan? Spekar, tak payah guna spekar. Kan? Rumah tingkat 2 duduk bawah tempit. Berapa kali nak kejut ni? Kalau mak tak ada esok, bangun ke tak ni? Kalau mak tak ada, sahur tak semua sebuah rumah ni. Contohlah kan. InsyaAllah bukan kita lah ya. Ini drama TV saja. Pernah tengok kan drama TV? Tu gelak-gelak tu kan. Saya ada beli portable speaker, senang. Mic dekat bawah, speaker dekat atas. Tapi saya tak pernah lah buat macam tu. Isteri soleha. Okey. Jadi, bila pergi tu, kita dah setuju cakap, sebab kalau tak bagi tahu nanti mungkin suami marah. Apa guna air ni? Itu adalah pesanan Nabi. Itu adalah sunnah Nabi. Jadi kita pergi baca bismillah, air kan, air dan tangan kita pun ni. Bangun bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Air kat muka ni bila kena dia bagi segar. Tiba-tiba macam maksudnya menggagahkan, menguatkan kita untuk bangun. Kan kita pernah terkejut tengah malam rasa nak buat air kecil. Sanggup tu jangan kena air kat muka. Sebab nanti hilang ngantuk. Kalau boleh masuk buang tu sambil-sambil jam, nampak tak nampak. Sebab takut nanti tak boleh lelap balik. Sebab tu lepas buat air kecil dah semua tu, yang penting muka jangan kena air. Boleh tidur balik.
Buat susu anak macam tu kak, gagah tu kan. Jangan muka kena air. Dah bangun, dah berjalan semua, tak gagah untuk semayang 2 rakaat. Kejut pukul 2, pukul 3, betul kan? Sebab itu, dia punya cara kaedah dia, memang terus sapukan air dekat muka. Yang kita rasa malas, rasa berat, rasa asalnya tadi tu niat, tak apalah tidur balik, bangun dekat subuh esok. Akan bertukar niat tu. Bila ambil air, sapu je, jangan fikir-fikir apa, sapu je. Terus rasa segar, terus kita akan bertukar niat. Okey, terus semayang je lah sekejap. Baru kuat. Macam tu. Itu hikmah besar. Rasulullah sebut begitu hadis yang sahih ya. Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isinya, lalu isinya tak bangun, lalu menyapu, meratakan, memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang isteri yang mengejutkan suami, lalu suami tak bangun, lalu disapukan air ke wajahnya. Masya Allah. Jadi itu antara teknik. Jadi suami kejutkan isteri itu pun dapat pahala. Isteri pun bangunlah, pergilah sediakan, Masya Allah. Isteri sediakan makan untuk semua orang bersahur, menguatkan seluruh ahli keluarga untuk berpuasa pada hari itu. Isteri ini dapat kelebihan pahala berganda-ganda. Berganda-ganda kita dapat. Sebab asbab kita bagi kekuatan kepada seisi keluarga untuk dapat pahala, untuk dapat kekuatan berpuasa di sehari Ramadan. Okey, kemudian saya nak sebut nilai yang pertama di dalam bulan Ramadan ada nilai jamaah. Okey, pasal solat berjemaah. Afdal bagi suami, bagi lelaki memang tak dapat tidak. Afdalnya adalah di masjid. Ada orang tanya, habis tu bila pula kami nak solat berjemaah di rumah? Solat sunat pula afdalnya di rumah. Jumhur ulama mazhab Syafi'i kita sendiri pun, bahkan memang jumhur ulama lah, solat sunat afdalnya di rumah. Sebab itu contoh, suami sebelum turun pergi solat subuh tu, dia solat dulu sunat subuh tu dekat rumah. Itu lebih afdal. Ataupun buat tahajud apa semua tu kat rumah. Lepas tu dah dengar azan kan, solat sunat dulu subuh dekat rumah, sampai di masjid buat solat tahiyatul masjid. Ataupun buatlah solat sunat wuduk ke apa ke. Jadi ada solat sunat yang boleh dibuat di rumah, masa itulah solat berjemaah. Solat sunat apa? Nak buat tahajud berjemaah boleh. Nak buat solat hajat berjemaah pun boleh. Nak buat solat taubat berjemaah pun boleh. Suami duduk depan, kita niat jadi makmum kat belakang. Sebab ada orang dia kata, saya seminggu sekali buat juga. Suami tu tak pergi masjid sebab nak ambil berkat solat berjemaah. Dan ini memang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya tidak ada solat berjemaah di dalam rumah tersebut. Kubur kan seorang-seorang, kita semayang seorang-seorang. Betul tak? Jangan jadikan seperti kuburan seorang-seorang. Kamu belum lagi masuk kubur seorang-seorang ni. Kamu duduk dalam sebuah rumah, mesti ada jemaah. Bila jemaah, barulah bertukar rumah tu tak gersang. Sebab ada kebersamaan. Jadi antaranya Rasulullah sebut mafhum hadis tu, para ulama kata yang disebutkan di sini solat sunat. Jangan sampai tak ada solat sunat di rumah, semua buat di masjid belaka. Sebab apa? Amalan sunat lebih terdedah kepada riak, takabur, ujub. Kalau amalan fardu tak ada riak-riaknya. Saya solat subuh tadi. Saya puasa hari ni. Dah semua orang pun puasa apa naik kan? Kan puasa Ramadan. Benda wajib dia antara maksudnya ibadah, kalau yang wajib dia selamat sikit daripada riak. Tapi kalau sunat kita akan diuji dengan riak tu. Puasa sunat kan? Dia buat batuk-batuk. Batuk-batuk. Orang kata, "Oi, batuk, minumlah air." Puasa. Rupanya nak cakap, nak seorang tahu dia puasa, jangan bagi kerja banyak sangat hari ni. Lagi orang tak tahu tu susah hati, macam mana nak seorang tahu puasa kan? Kan, ui panas betul hari ni kan, dah harga sungguh lah. Itulah, nak air ke? Ada air? Puasa. Kan main. Ya, samalah juga. Bagi zakat, zakat tu memang wajib. Pergi kaunter tak ada apa pun. Tapi sedekah Allah akan uji. Solat pun macam tu juga. Kan, lagi-lagi orang tak bangun, dia seorang je bangun. Lagilah, ya Allah, semayang tu rasa semua orang duk tengok ni. Yelah, memang orang tengok lah. Sebab semayang sunat lepas asar. Kan?
So tengok belakang ni. Sebab memang tak ada solat sunat selepas asar. Tapi betul kan, bila amalan sunat kita memang akan diuji sikit. Sebab itu lebih baik kita menyembunyikan sekuat mana. Sekuat-kuatnya kita cuba sembunyikan amalan sunat. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu dihinggapi penyakit riak, iaitu apabila berseorangan dia tak buat yang sunat. Bila berjemaah baru buat. Bila beramai-ramai buat sunat. Kalau di rumah susah nak solat sunat qabliyah ba'diyah. Bila di masjid baru buat. Dan itulah kebanyakan dari kalangan kita, termasuklah saya yang bercakap ni. Kalau di rumah tak kuat nak buat solat sunat qabliyah ba'diyah tu. Tapi bila di masjid, pergi masjid saja kita jadi semangat. Sebab orang lain bangun, betul kan? Kalau rumah Assalamualaikum, Assalamualaikum jadi tarzan tu. Kan? Sebab tengah semayang pun duk tunggu dah ni. Tunggu kejap lagi. Sebab nampak ni, yang tu buat kat adik tu ni. Nak katanya bila pergi-pergi ke masjid, suasana apa semua tu membantu kita. Memang bagus, bukan kata tak bagus. Alhamdulillah, pergi masjid kita akan lebih fokus solat. Kita lebih tenang, kita lebih ni. Solat tarawih pun teratur, ngantuk ke, penat ke, uyang dah kiri kanan. Kita tetap solat tertib. Tapi cubalah solat tarawih kat rumah 10 minit untuk 8 rakaat, siap. Yang penting solat. Kualiti jadi kurang. Itu bezanya bila berjemaah. Sebab itu solat tarawih afdal, jumhur ulama kata, adalah di masjid. Termasuk wanita sekiranya memenuhi syarat. Tak ada fitnah, boleh jaga pergaulan, jaga aurat, pergi pula dengan suami. Berjemaah, memang ada ruang untuk para wanita untuk solat berjemaah bersama-sama. Tapi kalau ada halangan, anak kecil dan sebagainya kan, jadi afdal lah di rumah. Kita pun tak boleh fokus bawa anak kecil, dan orang lain pun tak boleh nak fokus sebab anak kita. Jadi tapi di Shah Alam, di Selangor ada beberapa buah masjid yang dia sediakan nursery. Betul tak? Nursery, boleh tinggalkan anak. Ada berapa buah masjid, cuba cari. Boleh tinggalkan anak sepanjang solat tu, kita bagilah sikit kepada masjid. Ada pihak berapa orang ustazah-ustazah yang jaga. Biasanya ustazah yang jaga ni yang cuti. Yang mana dia pun tak solat. Jadi dia akan jaga anak. Kita pun boleh solat dengan tenang, bawa mainan apa, subhanallah. Budak-budak pun seronok, dia orang pun boleh duduk di masjid, kita pun boleh niat iktikaf. Masya-Allah. Okey, jadi antara yang lain yang terakhir boleh disebutkan, dah pukul 25 minit. Antara nilai yang kita boleh dalam bulan Ramadan adalah nilai sabar. Siapa yang paling banyak sabar dalam rumah tangga, suami ke isteri? Ui, menakjubkan. Betul. Isteri ke suami? Oi, tahniah lah. Jujur tak ni? Jujur. Suami lagi sabar daripada kita? Diam. Kena bebe pun diam. Kelip-kelip mata. Kena marah pun tak tahu nak menjawab. Sebab dia tak fikir sangat pun apa kita cakap tu sebenarnya. Itu yang dia pun bila tanya, awak faham tak? Yelah, apa dia? Tak. Kan? Maksudnya. Sebab itu, orang perempuan ni semua benda nak ambil serius. Lepas tu dia stres. Benda kecil pun ambil serius kan? Kadang anak menjawab kan? Oh, dia buat drama mak tu. Kan? Sampai hatilah. Sanggup cakap macam tu pada mak. Mak tiba jadi drama. Tapi kalau ayah dengar, alah benda kecil ya budak-budak. Seorang lelaki dia kurang simpan, jadi dia lebih mudah sabar. Mungkin dia dengar kalau kita bebe tu macam kicauan burung je kan. Cicit nanti penat berhentilah tu kan. Dahaga minum air sambung balik. Okey, baiklah. Saya sebut pasal ni sabar ni sebab ada hadis Nabi SAW. Syahrul Ramadan syahrus sabr wa thawabuhu al-jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan balasan ganjaran sabar adalah syurga. Sabar menahan lapar dan dahaga. Sabar, lapar, dahaga, penat, tetap solat, tetap baca Quran, tetap gagahkan diri. Ya Allah, laparnya, rasa macam ni, tapi tetap zikir. Masya Allah. Jadi tingkatan ibadah tu naik berkali ganda berbanding bulan lain. Sebab dalam keadaan penat, letih tu tetap melakukan ibadah. Yang kedua,
tetap melakukan tanggungjawab. Tetap masak, tetap ngemas, tetap itu, tetap ni dalam keadaan sabar. Maksudnya dalam keadaan sabar ni betul-betul lah. Bukan marah-marah apa itu dah hilang sabar lah tu. Umi penat ni dalam Umi puasa. Macam dia seorang puasa kan. Ya Allah, dalam Umi puasa tolonglah, janganlah buat macam ni. Dalam keadaan sabar buat juga. Sebab apa Nabi kata tu tadi? Bulan Ramadan memang bulan kesabaran. Dan balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita akan diuji, kita rasa kita duduk buat tapi orang lain tu duduk rehat. Allah, sabarlah kita. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin kita ni di bulan Ramadan nanti tak punya kuantiti yang banyak jumlah ibadah. Datang kerja macam biasa, baca Quran pun macam jumlah biasa, macam bukan bulan Ramadan. Jadi himpunlah sebanyak-banyaknya pahala sabar di bulan Ramadan. Jadi kita mungkin tak boleh kejar kuantiti, tapi kita boleh kejar kualiti. Nak jaga kualiti ibadah di bulan Ramadan, antara lain para Nabi pun sebut, para ulama pun sebut, seluruh anggota badan kena berpuasa. Bukan perut saja berpuasa daripada makan dan minum, mulut berpuasa daripada bercakap perkataan yang keji, mata berpuasa daripada melihat maksiat, tangan berpuasa daripada menulis benda-benda yang tak elok, cubit manusia, makhluk-makhluk yang lain. Kaki melangkah kepada tempat-tempat yang lara, tempat yang sia-sia, tempat-tempat yang boleh merugikan masa dan tenaga kita. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan saya kira sekadar itulah ya kuliah kita pada hari ini. Tuan-tuan, tak ada tuan-tuan, puan-puan pun perlu masuk kerja 2.30 ya. Sebab saya rasa hari ini ada makan ya. Itu yang lagi kuat pasal makan tu takut tak sempat makan dan kita nak solat berjemaah insya-Allah. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak, selamat memasuki pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Kita nak masuk bulan Ramadan tu, kita bayangkan nak masuk salah satu pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggal 2 hari lagi ini, perbanyakkanlah sebanyak-banyaknya istighfar. Istighfar sebanyak. Ingat astagfirullah, astagfirullah. Sebab di antara kesilapan utama para ulama kata masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan hati yang kotor. Jadi kita nak menyucikan hati kita, nak masuk ke bulan Ramadan, bersihkan hati. Antara zikir yang paling ringan tapi sangat berat di sisi Allah, iaitu istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Banyakkan istighfar insya-Allah. Sekian daripada saya mohon maaf salah dan silap pada jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.